Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Ramadan Karim. Saya ucapkan buat penonton sekalian yang masih lagi sudi mengikuti program kami iaitu Salah Ke yang dibawakan khas oleh Yayasan Maghfirah Wadah Dakwah Anda. Jadi untuk hari ini apa yang saya ingin kongsikan seperti biasa berkaitan dengan ilmu tajuk yang baru iaitu mad badal. Jadi apa tunggu lagi? Jom kita mulakan. Baiklah, untuk mengenal pasti mad badal dalam Al-Quran, kita perlulah mengetahui apa ciri-ciri mad badal. Ciri-ciri yang pertama ialah huruf hamzah mestilah mengikuti huruf mad, sama ada huruf alif, waw ataupun ya. Ciri yang kedua ialah selepas huruf mad mestilah selain daripada huruf hamzah ataupun huruf yang bertanda sukun ataupun mati. Jadi inilah ciri-ciri yang perlu kita ketahui untuk kita mengenal pasti hukum mad badal dalam Al-Quran. Jadi seterusnya, jom kita tengok contoh bagi meningkatkan lagi kefahaman kita berkaitan dengan topik ini. Baiklah, untuk contoh yang pertama kita tengok di sini Al-Quran. Al-Quran. Jadi tajuk kita hari ini ialah berkaitan dengan hukum mad badal. Jadi ketika mana kita membincangkan tentang hukum mad, maka ia berkait rapat dengan huruf mad iaitu alif, waw, ya. Jadi untuk mengenal pasti apa hukum yang terdapat pada perkataan ini, maka langkah pertama yang perlu kita lakukan ialah mengenal pasti adakah terdapat huruf mad. Jadi kita lihat di sini, adakah terdapat huruf mad? Ya, ada pada huruf alif sini. Okey, alif. Jadi mari kita lihat ciri-ciri mad badal. Adakah perkataan ini memenuhi ciri-ciri mad badal? Yang pertama, sebelum huruf mad mestilah hamzah. Jadi kita tengok ni huruf mad. Sebelumnya, betul ke hamzah? Ya, betul. Ini ialah hamzah. Maka ciri yang pertama dipenuhi. Seterusnya, ciri yang kedua. Selepas huruf mad mestilah selain daripada hamzah ataupun sukun. Kita tengok selepas huruf mad, dia huruf nun. Selepas huruf mad, iaitu huruf alif, dia bukan hamzah dan bukan juga berbaris sukun. Maka ciri-ciri ini juga dipenuhi. Ini bermakna Al-Quran ini kita boleh katakan bahawa dia mempunyai hukum mad badal. Okey, seterusnya, kita tengok contoh yang seterusnya. Jika saya beri contoh qala. Qala. Okey, langkah pertama kita tengok di mana huruf mad. Okey, huruf mad ialah huruf alif. Jadi kita tanda di sini. Okey. Ciri yang pertama, sebelum huruf mad mesti huruf hamzah. Jadi adakah sebelum huruf alif itu huruf hamzah? Tidak, dia huruf qaf. Ini bermakna dia tidak memenuhi syarat bagi mad badal. Jadi ini bukan mad badal. Okey. Seterusnya, saya bagi contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, saya bagi imana. Imana. Okey. Syarat yang pertama, sebelum huruf mad mesti huruf hamzah. Jadi kita tengok huruf mad di sini sebelumnya huruf hamzah, maka syarat pertama dipenuhi. Kita tengok syarat yang kedua pula, sebelum huruf mad mestilah selain hamzah ataupun sukun. Jadi kita tengok selepas huruf mad ni iaitu ya, adakah selepasnya huruf hamzah ataupun sukun? Ya, tidak. Dia adalah huruf mim. Maka syarat yang kedua juga dipenuhi. Jadi kesimpulannya apa? Perkataan imana ini terdapat hukum mad badal. Mungkin juga ada persoalan. Kenapa mad badal ini seakan-akan mad asli? Adakah mad badal ini sama dengan mad asli? Jom kita tengok perbezaannya. Contoh yang saya boleh berikan untuk mad asli. Qala. Qala. Okey, kita tengok dulu mana huruf mad dia. Di sini. Kemudian kita tengok sebelum huruf mad dia. Betul ke mad asli ni sebelum huruf mad ni selain daripada hamzah? Okey, jadi tengok sebelumnya ialah huruf qaf. Jadi ini ialah hukum mad asli. Jadi untuk mad badal pula, contohnya amanu. Amanu. Okey, jadi kita tengok contoh pada mad badal. Kita kenal pasti mana huruf madnya dulu. Okey, di sini huruf madnya. Okey, kita tengok betul ke sebelum huruf mad ialah huruf hamzah. Kita tengok. Okey, jadi di sini betul dia huruf hamzah.
sebelum huruf mad. Maka terdapat hukum mad badal dalam perkataan amanu. Okey. Jadi macam mana Ustazah kalau kita tak perasan ataupun kita tak sedar kan? Itu hukumnya apa? Jadi jangan risau kerana apa? Kerana dua-dua hukum ini ada satu persamaan yang sangat ketara lah. Iaitu dia sama-sama kita baca dengan kadar 2 harakat. Jadi ada persoalan, sekiranya kita tidak dapat mengenal pasti hukum mad asli ataupun mad badal dalam satu-satu perkataan itu, maka apa yang perlu kita buat? Okey, jadinya dia mudah sajalah kalau kita tidak tahu sama ada itu mad asli atau mad badal. Tidak menjadi satu masalah kerana dua-dua hukum ini sama-sama kita baca dengan kadar 2 harakat. Jadi dia tidak menjadi kesalahan. Seandainya kita terfikir bahawa mad asli ialah mad badal ialah mad asli. Okey, untuk pengukuhan topik mad badal, mari kita lihat surah Ar-Rahman ayat 45. Surah Ar-Rahman ayat 45. Jadi para penonton boleh lihat pada surah ini dan kenal pasti sama ada terdapat hukum mad badal atau tidak pada surah ini. Kemudian jangan lupa untuk kongsikan jawapan anda di ruangan komen di bawah. Dan kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.